Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Orang yang nak jadi, kalau kita rasa kita ni nak jadi orang yang saleh, marilah sama-sama kita masuk dalam taman ini. Sebab orang-orang yang tidak saleh dia tak masuk sini ni, dia gila lain. Duk bonggarlah ke tempat-tempat lain yang tidak sepatutnya. Kitabul Fadail, kitab yang menyebut tentang kelebihan ibadat. Babu fadlis sunanir ratibati ma'al faraidi wa bayani aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. Bab kelebihan sembahyang sunat rawatib. Apa dia sunat rawatib itu? Sunat yang mengiringi sembahyang fardu, sebelum atau selepasnya, itu dipanggil rawatib. Dan huraian mengenai bilangan rakaatnya dan cara yang paling sempurna dan cara yang paling sederhana antara keduanya. Jadi kita nak tengok macam mana yang sempurnanya, macam mana yang sederhananya. Tak boleh yang sempurna, yang sederhana jangan tinggal. Jangan tinggal dua-dua. Nanti dok semua, itu berat. Huraian kitab ini kata, amalan-amalan sunat yang telah dituntut oleh syarak kepada umat Islam terlalu banyak, mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Di antaranya ialah untuk menampung kekurangan amalan fardu yang wajib. Kita sepatutnya buat yang fardu yang wajib, tetapi ada kalanya yang fardu ni tidak sempurna, maka yang sunat inilah menyempurnakan dia. Itu rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Oleh itu digalakkan oleh Islam agar kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat tersebut, seperti sembahyang sunat, sunat muakkadah dan lainnya. Sunat muakkad tu maknanya sunat yang kuat dituntut supaya kita buat. Sunat dia beza dua. Satu sunat muakkad. Apa makna muakkad? Kena tanda di kitab kita tu. Sunat muakkadah ni maknanya sunat yang dituntut supaya kita lakukannya kuat, dan dia menjadi amalan tetap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu beza. Dua-dua tu sunat tapi hak ni kuat. Yang ni sunat juga tapi sederhana. Itu kan. Perlu juga diingatkan bahawa ketika mengerjakan amalan tersebut, janganlah pula ditinggalkan amalan fardu yang diwajibkan. Ini memang terbalik lah. Kita qiyamul lail siapa pukul 5 pagi, bangun berdiri malam, panggil imam hak sedap-sedap baca Al-Quran. Sudah berdiri malam, sembahyang subuh dak jadi kerja apa je. Kita buat, orang panggil buat aksesori, tak tinggal hak asli, tak boleh. Baik. Hadis yang pertama dalam bab ini, an ummil mukminin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha qalat anhuma. Dia dengan ayah dia dua-dua Islam. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannati. Rawahu Muslim. Maksud hadis ini daripada Ummul Mukminin. Bila kita belajar dalam kitab mana-mana, dalam riwayat hadis sebut Ummul Mukminin, ibu sekalian orang mukmin. Maksudnya siapa tu? Maksudnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni tak payah tanya istilah. Kalau sebut Ummul Mukminin, berkata Ummul Mukminin Ummu Habibah, berkata Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin siapa nama, Ummu Salamah contohnya, Ummul Mukminin Khadijah. Maknanya ibu sekalian orang mukmin. Sebab apa jadi ibu sekalian orang mukmin? Sebab Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran Al-Karim, wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi semuanya menjadi ibu kepada orang mukmin, dan selepas Nabi wafat jangan siapa bercita-cita nak kahwin dengan isteri Nabi, abadan, tidak dibenar sama sekali. Jadi janda balu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada siapa boleh ambil. Dia dianggap sebagai mak dia, tidak layak orang lain nak campur sekali. Kita ni setara dengan Nabi, isteri dia jadi isteri kita, tak mungkin. Maka jawatannya tinggi. Jawatan siapa? Ummul Mukminin. Ummi Habibah itu gelaran dia.
Nama dianya Ramlah binti Abi Sufyan. Sebab tu dia tulis radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala reda kepada dia Ramlah, dan reda kepada bapak dia siapa? Abu Sufyan. Yang menariknya di antara dua beranak ni, Ramlah dengan Abu Sufyan ni, Ummul Mukminin ni masuk Islam awal lagi masuk Islam. Nabi kita bila masuk Islam ambil dia kahwin dengan Ramlah. Barulah Abu Sufyan gelisah. Hei, berat kita ni. Kita lawan Muhammad jadi natu kita. Jadi dia jadi letih. Waktu Ummul Mukminin Habibah ni duduk di Madinah, Abu Sufyan mari nak berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi rumah anak dia. Bila Ummu Habibah tengok ayah dia masuk dalam rumah, dia hormat ayah dia, tapi dia ambil tika dalam rumah dia, tempat Nabi duduk tu, dia lipat tika tak tepi. Ayah dia kata, ya Bunayyah, hei anak daku, apa sebabnya mu lipat tika ni, sedangkan ayah nak duduk situ? Apakah tika ni tak layak bagi saya, kotor, atau ada sebab lain? Tika tu cemar ke, tak layak untuk ayah nak duduk? Mungkin ayah dia orang besar, pembesar. Dia kata, tak, tika ni tidak layak dengan mu, kerana tika ni tika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mu ni tidak Islam. Terkejut ayah dia, laqad asabaki syarran ya Bunayyah. Dia kata, banyak dah mu ni punahnya lepas pada tak duduk dengan ayah ni. Cerita dia panjang lah. Yang pentingnya tegas, dia tak bagi ayah dia yang tidak Islam duduk atas tika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil tika lain, tak apa, boleh duduk. Banyak lagi tika hak kita untuk tetamu ada, tapi hak Rasulullah tidak layak dengan mu sebab mu tidak Islam. Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Akhirnya ayah dia masuk Islam bila? Buka Mekah tahun 8 Hijrah. Ini kita nak cerita orang menentang Islam. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. 13 tahun duduk Mekah. Mari Madinah pula 8 tahun. 13 campur 8 berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun berlawan dengan Nabi, siang dengan malam. Pagi petang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia jadi isteri Nabi. Baru 20 tahun, lepas 20 tahun barulah masuk Islam. Mari hidayah dia masuk Islam. Dia lagi masuk Islam. Sebab apa dia tak mati? Ingat dalam kita cerita peperangan Badar, ingat tak? Peperangan Badar dulu, waktu Abu Jahal kumpul semua sanadid Quraisy, kumpul semua ketua-ketua Quraisy. Abu Sufyan duduk mana? Abu Sufyan menjadi ketua rombongan pedagangan Quraisy. Dia je bawa barang-barang Quraisy, buat lari ke tepi laut, buat balik Mekah. Abu Jahal bawa rombongan tentera nak mari jaga harta dia. Maka Abu Jahal mati, Abu tu mati, Abu Sufyan selamat. Pas awak lari harta ke tepi laut, selamat. Takdir dianya Allah SWT nak pilih dia ni jadi orang Islam. Lepas pada tu anak-anak dia Muawiyah dan bapa jadi khalifah pula lepas pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Allah Taala bagi kelebihan pada dia. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. 20 tahun lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menjadi pembela Islam. Anak dia jadi khalifah Islam. Jadi kita tak boleh kata, tak boleh nak buat mudah-mudah nak jatuh hukum pada orang. Mudah-mudah jatuh. Kadang-kadang orang menentang Islam begitu kuat, tapi akhirnya menjadi pembela Islam. Kita tak tahu. Allah Ta'ala yang tahu kelebihan kedudukan seorang itu. Baiklah, itu cerita Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata apa? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun daripada orang Islam yang telah bersembahyang sunat sebanyak 12 rakaat pada setiap hari, melainkan Allah akan mendirikan baginya sebuah rumah di syurga, ataupun disediakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Nak tak nak kita? Nak tak nak kita setiap hari kita dapat sebuah banglo dalam syurga? Nak? Isi boreh. Apa boreh dia? 12 rakaat, satu hari satu malam. Ni yang boreh dia. Tak payah pergi pejabat pendaftaran negara, tak payah pergi ke mana-mana rumah PRT, tak ada PRT belakang. Ni banglo ni, bukan tarah rumah rakyat miskin, tak ada. Rawahu Muslim. Pengajaran hadis yang pertama, setiap umat Islam telah cukup syarat, yang telah cukup syaratnya diwajibkan sembahyang fardu. Ini telah lah kita.
Di samping itu dituntut juga kepada mereka supaya menunaikan sembahyang-sembahyang sunat yang lain seperti sunat rawatib. Sunat rawatib apa dia maknanya? Sunat mengiringi sembahyang fardu. Duha, sembahyang pagi dan lain-lain lagi. Yang kedua, orang yang sembahyang sunat sebanyak 12 rakaat pada setiap hari dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah akan dirikan baginya sebuah mahligai, sebuah rumah, sebuah banglo dalam syurga. Siapa dia nak, jangan tinggal 12 rakaat ni, insya-Allah kita dapat. Hadis yang kedua, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-jum'ah wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya. Muttafaqun alaih. Maksud hadisnya, Ibnu Umar kata, aku sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat lagi selepasnya. 2 rakaat pula selepas sembahyang Jumaat, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat lagi selepas isya. Jadi apa beza dua ni? Pengajaran hadis, di antara sembahyang-sembahyang sunat yang sangat-sangat dituntut, iaitulah sunat muakkadah yang dituntut sangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ialah sunat rawatib sebelum dan selepas sembahyang-sembahyang fardu adalah seperti berikut. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 bila? 2 rakaat sebelum asar, berapa? 4. 2 rakaat selepas maghrib, 6. 2 rakaat selepas isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Jadi riwayat ini, dalam riwayat ini ada berapa? Ada 10. Jadi yang kedua, sembahyang sunat rawatib itu lebih baik dikerjakan di rumah daripada di masjid atau di surau-surau. Jadi kita nak campur macam mana tadi? Hadis yang pertama, hadis Ummul Mukminin Ummu Habibah, berapa rakaat? 12. Hadis Ibnu Umar berapa rakaat? 10 rakaat. Jadi susunan yang penuhnya yang 2 rakaat tu apa dia? Mana nak tambah di mana tu? 2 rakaat sebelum zuhur, rakaataini qabla zuhri, sebelum zuhur 2 rakaat. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat lepas zuhur. Jadi 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya, 2 rakaat sebelum subuh, jadi 10. Kita kena tambah satu lagi. Ia nak jadi 12 rakaatnya, arba'a qabla zuhri, sebelum zuhur biar jadi 4. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi tengok ni, tulis mula biar faham betul-betul. Kita start daripada subuh lagi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat bagi salam, tambah 2 rakaat pula. Berapa situ? 4. 2 rakaat lepas zuhur, berapa? Wa raka'ataini ba'da zuhri, 8 dah. 2 rakaat lepas maghrib, 10. 2 rakaat selepas isya, cukuplah 12. Kau tak ikut lagi? Cukup 12 rakaat. Boleh ingat? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, tambah 2 lagi lepas zuhur, 8. 2 selepas maghrib, 2 selepas isya. Hak ni hak muakkad ni. Sunat muakkadah maknanya sunat yang kuat, jangan tinggal hak ni. Jadi kalau tak boleh pun, yang boleh kerat sikitnya bila 2 rakaat sebelum zuhur. Maknanya contohnya setengah masjid nak cepat sangat, imam dia laju, tak sempat kita nak semaya 2 rakaat, 4 rakaat belum zuhur, mana kita buat 2. Tapi yang afdalnya 2 sebelum zuhur mesti 4 rakaat, 2 rakaat bagi salam, tambah 2 rakaat lagi, jadi 4. Nak cukup 12 rakaat. Siapa dia semaya 12 rakaat ini, pahalanya besar ke kecil?
Banallahu lahu, Nabi kata apa tadi? Baitan fil jannah. Allah Ta'ala bina baginya sebuah rumah di dalam syurga. Nak tak nak kita? Nak sangat lah kita tak? Jadi kalau tak dapat 12, buat yang 10. Itu dia panggil sunat rawatib yang muakkadah, yang kuat. Kemudian pengajaran yang kedua di sini, sembahyang semaya sunat rawatib ini lebih baik dikerjakan di rumah daripada di masjid atau di surau. Hak cantiknya lepas kita semaya, kita balik, sudah kita zikir balik, semaya sunat rawatibah ni di rumah kita. Itu yang afdal. Tapi ada jaminan tak ada jaminan? Zaman kita hari ni tidak ada jaminan, maka semaya di masjid. Jangan duk petikai dia tu, tak afdal tak semaya masjid. Betul tak afdal? Tak semaya? Afdal. Kita tanya soalan yang kedua. Semaya orang petikai, dia kata kenapa semaya sunat di masjid? Tak afdal. Baik, saya terima. Memang semaya di rumah afdal. Tapi balik rumah tak semaya terus. Afdal ke tak? Langsung tak semaya. Maka kekalkanlah semaya di masjid sebagaimana yang berlaku hari ni. Kerana kita tidak ada jaminan. Bila balik rumah, Allahu Akbar. Masuk-masuk di rumah tu ada orang tunggu. Masuk rumah kau anak nak benda. Masuk di rumah pula TV duduk tengok cerita. Pakai duduk sekali situ. Assalamualaikum, semaya sunat rawatibah lah ke mana? Tak ada cerita. Maka kita semaya di masjid lebih baik daripada terus tak semaya. Tapi asasnya kalaulah boleh semaya di rumah, maka baliklah semaya di rumah. Sebab apa Nabi kata jangan jadikan rumah kamu itu kubur. Jangan jadi rumah itu kubur. Kubur ni bukan tempat semaya, tempat pergi tanah orang, betul? Jadi yang baik, yang sebaiknya kita semaya rumah di rumah kita. Kalau boleh lah, tapi kalau tak boleh tu jangan. Baik. Habis macam mana pula sunat sebelum asar, sunat sebelum maghrib, sunat sebelum isya? Lah mana nak buat tu? Ada ke tidak dalil boleh semaya? Jawabnya hadis yang ketiga. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli azanaini salatun. Ini kaedah besar ni. Baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, qala fi tsalisati liman syaa'a, muttafaqun alaih. Maksud hadisnya daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak di antara dua azan. Dua azan tu apa dia? Azan dengan iqamat. Bahasa Arab dia mudah ya. Azan dengan iqamat tu dia panggil azanaini, dua azan. Dia tak kata azan dan iqamat panjang. Dia nak ringkas. Macam qala syaikhan, kata dua orang syekh. Siapa dia dua orang syekh? Kalau zaman sahabat, Abu Bakar dengan Umar. Kalau dalam ulama hadis, Bukhari dan Muslim. Dalam fiqh Syafi'i, siapa dia? Nawawi dengan Rafi'i. Jadi bahasa Arab dia suka ringkas. Jadi Nabi kata baina kulli azana ini, di antara dua azan, iaitulah di antara azan dengan iqamah. Boleh bersembahyang sunat. Di antara dua azan itu azan dengan iqamah sembahyang sunat. Di antara dua azan itu ada sembahyang sunat. Nabi kita ulang 3 kali. Baina kulli azana ini salat, 3 kali ulang. Di antara dua azan itu sembahyang sunat. Di akhir ucapan yang ketiga itu, baginda sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, bagi mereka yang suka mengerjakan sembahyang. Nabi kata siapa dia? Liman syak, siapa dia nak semaya, semaya. Jadi bila kita masuk masjid, orang sudah semaya asar, semaya sunat. Sunat ratibah sebelum asar, tidak muakkad tapi cantik. Semaya ni tak ada yang tak boleh pahala. Boleh pahala. Jadi berdasar kepada hadis ni. Jadi masuk lepas sebelum maghrib, semaya sunat. Berdasarkan hadis umum ni. Jadi ada setengah tempat dia tak mau semaya. Sunat belum maghrib tidak ada. Jadi memang tidak ada secara khunus, tapi ada secara umum Nabi kata di antara dua azan tu sunat. Cuma yang orang timbulnya problem satu lagi, iaitulah hari Jumaat, ada ke tidak sunat sebelum Jumaat? Itu timbul soalan. Jadi kalau kita tengok secara asalnya, asal cerita Jumaat ni memang tidak ada sunat. Sunat qabliyah Jumaat tidak ada. Sebab apa tidak ada? Siapa ingat jawapan? Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan berapa kali? Berapa kali azan? Azan Jumaat. Satu je. Azan Nabi sudah naik mimbar. Bila naik mimbar, sudah azan, tak ada lah mai sunat. Jadi tidak ada mai sunat. Maka itu disitulah menjadi perbahasan para ulama kita.
ada ke tidak sunat Jumaat? Sunat belum Jumaat ada ke tidak? Jadi kalau tengok pada hadis umum ni, sebahagian ulama mengatakan ada sembahyang sunat Jumaat berdasar kepada sunat ni di antara dua azan tu. Jadi oleh kerana azan pertama ni, azan yang kedua satu lagi, dan masa tu pun tidak jadi masalah kerana imam belum naik mimbar lagi, maka boleh disembahyang sunat secara ni lah, cara hadis umum ni. Tetapi secara orang panggil spesifik, secara khususnya tidak ada sembahyang sunat sebelum Jumaat, tidak ada. Cuma bagaimana dengan keadaan kita nak pilih yang mana? Jadi kalau kita dah masuk masjid, kita dah sembahyang sunat tahiyatul masjid, lepas pada orang azan tu tak perlu kita bangun lagi, kerana tidak disebut di situ tentang sembahyang sunat sebelum Jumaat secara khusus. Cuma ulama-ulama sebahagiannya kata kita qiyas pada zuhur ya. Jadi qiyas tu dalam masalah ibadat ni kadang-kadang susah juga, kerana sebab Nabi kita sebut, cuma zaman dia tak sebut. Pasal tak sebut sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam azan dia sekali. Jadi itu di antaranya. Jadi dalam masalah Jumaat ni, masalah sunat Jumaat yang Nabi kita sebutnya, Ibnu Umar kata inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'daha rak'ataini. Jadi Nabi kita sembahyang sunat lepas Jumaat sabit. Dalam hadis-hadis yang disebut di antara lainnya Nabi kata iza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Jadi Nabi kita suruh kita sembahyang lepas pada Jumaat 2 rakaat. Hadis ini riwayat Abu Daud. Jadi masalah ni masalah di antara masalah yang khilaf di kalangan ulama. Pasal itulah kata ulama, kalau kita masuk dah sembahyang sunat, belum sembahyang sunat lagi tidak jadi masalah. Sudah azan tu kita terus sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bila tahiyatul masjid sesalah masalah, tak boleh duduk sebelum azan tu. Sebelum duduk kena sembahyang sunat. Jadi kalau ada orang yang nak sembahyang sunat juga berdasarkan hadis umum ni, tidaklah menjadi satu masalah yang sempit. Ini masalah-masalah khilaf yang disebut di kalangan para alim ulama kita. Yang pentingnya di antara dua azan, tidak khusus pada Jumaat tadi, adalah dua azan tu ada sunatnya. Pengajaran hadis dituntut sunat muakkadah, sembahyang sunat 2 rakaat di antara azan dan iqamah. Jadi dikata sini sunat, dalam syarah dikata sunat muakkad. Sunat muakkadahnya bila? Sebelum subuh, sebelum zuhur, dan sebelum tak ada sebelum subuh dengan sebelum zuhur ya ada. Yang lain itu dia panggil sunat ratibah, tidak muakkadah. Di antara waktu yang paling afdal bagi seorang berdoa ialah selepas azan dan sebelum iqamat sembahyang. Ini kena tengok satu lagi. Kalau kita nak cari di manakah tempat mustajab doa, jawabnya di antara 2 azan, baina kulli azanaini, di antara 2 azan itu sunat kita berdoa. Mana di antara tempat yang mustajab doa. Jadi kena baca doa lah situ. Doa seorang-seorang tak nanti ramai-ramai. Babu ta'kid rak'atai sunnatis subhi. Babu ta'kid rak'atai sunnatis subh. Bab galakkan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Galakkan ni galakkan sungguh. Di antara sunat yang Nabi kita tekan sungguh-sungguhnya, iaitulah sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh. Ini tekan betul. Sebagai manusia biasa, kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan terlupa ketika melakukan suatu perkara. Sama ada perkara itu merupakan perkara wajib, sunat dan lain-lain. Itu berlaku semua. Sesungguhnya untuk menampung kekurangan amalan wajib, maka digalakkan amalan-amalan sunat. Jadi sama macam mukaddimah tadi juga. Di antaranya ialah sembahyang sunat rawatib yang muakkadah, seperti sunat 2 rakaat sebelum subuh, kerana pahalanya besar jika dibandingkan dengan dunia dan segala apa yang ada ini. Nabi kata bagi bandingan yang begitu kuat. Berapa hadis dalam bab kita ni ada? 1, 2, 3, ada 4 hadis. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Rawahul Bukhari. Maksud hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat 4 rakaat
sebelum zuhur dan 2 rakaat lagi sebelum sembahyang subuh. Ini menunjukkan bahawa dia jadi muakkad tu, kerana Nabi tak tinggal pada tu. Tak tinggal 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini sunat muakkad yang kuat. Wa anha qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajr. Ala rak'atai al-fajr. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dikata apa? Tidak ada suatu amalan pun daripada kumpulan amalan-amalan sembahyang sunat yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Hak ni memang dia jaga sungguh. Setara mana jaga? Tengok ni. Wa anha radhiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Maksudnya daripada Aisyah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 2 rakaat sunat fajar, yakni sunat sebelum subuh, 2 rakaat sunat fajar adalah lebih baik nilainya daripada dunia dan apa saja keindahan yang ada dalamnya di atas dunia ni. Kita boleh semaya 2 rakaat sunat fajar itu. Dalam riwayat lain ada disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh aku lebih mencintainya daripada yang ada di dunia ini. Maknanya kalau kita geran dunia ni duk tangan kita dengan segala isi kandungnya dianya, dunia dan isi kandungnya, geran tangan kita sekeping duk dalam poket kita, lebih baik kita semaya 2 rakaat subuh lagi daripada boleh geran dunia. Besar ke tak besar? Sangat besar. Karena itulah Bilal dan para imam mesti beri peluang kepada makmum di antara azan fajar tu dengan salat fajar tu, biar ada masa sedikit. Di Masjid Haram sampai 25 minit dia bagi. Di Masjid Mekah, Masjid Madinah, dia masjid boleh kata di masjid negara Arab tu yang faham masalah ni, dia beri peluang orang semaya sunat fajar ni 25 minit masa lepas ada antara azan dengan qamat, masa panjang. Pasal bukan semua orang bangun di awal, ada orang yang bila azan baru dia sedar, orang kerja, orang penat macam-macam. Jadi peluang tu ada, bila dengar azan orang akan bangun, bila bangun semaya nak semaya sunat, masuk tandah lagi semaya sunat. Maka ini kerana kelebihan yang begitu besar, maka adalah dia beri peluang kepada umat Islam ni supaya dapat menunaikan sembahyang sunat fajar yang begini besar. Nabi kata, kalau isi dunia ni duk tanganmu, maknanya seolah gerai dunia ni duk tangan kamu, lebih baik lagi mu boleh sembahyang 2 rakaat fajar daripada boleh terima geran. Sama peringkat tu dia punya kedudukannya. Ya, kita baca habis tu, kita tengok nanti apa setara mana yang ada ni. Wa an Abi Abdullah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu muazzini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuzinahu bi salatil ghada fasaghalat Aisyah fasha. Dia tulis sini star dalam kitab kita ni, yang sepatutnya fashaghalat. Beki kitab tu fashaghalat, shin dengan shin. Kalau saghalat situ tak tahu makna apa. Fashaghalat, shin tu panjang, sa tiga tu buat rumah shin panjang tu, dengan shin tukar fashaghalat. Fashaghalat Aisyah tu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Faqama Bilalun fa'azanahu bis salah wa taba'a azanahu. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharaja shalla bin nas fa akhbarahu anna Aisyah shaghalathu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan wa annahu abta'a alaihi bil khuruj. Faqala ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni kuntu raka'tu rak'atayil fajr
Faqala ya Rasulullah innaka asbahta jiddan. Qala law asbahtu akthar mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Kata Imam siapa? Kata Imam Nawawi, isnaduhu hasan. Maksud dia daripada Abu Abdullah. Siapa dia Abu Abdullah ni? Iaitulah Bilal ibnu Rabah. Bilal bin Rabah ni orang yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat benar dia dengan Rasulullah. Beliau bertugas sebagai juru azan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni pun bila orang dapat jawatan azan, orang panggil apa? Tok Bilal. Kena ada Tok Bilal. Kalau Bilal saja tukar nama Bilal. Siapa tu? Tok Bilal bagi. Kalau kata Bilal bin apa? Tak ada. Tok Bilal. Dia kena ada jawatan dia. Baiklah. Jadi datangnya Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu masa dia telah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu baginda bahawa waktu untuk sembahyang subuh telah masuk. Sampai waktu dah subuh. Kemudian Aisyah terlalu sibuk bertanya sesuatu pada Bilal mengenai urusan harian. Oleh kerana Bilal ni pembantu Nabi, maka Aisyah duk tanya dia, tanya. Apa jadi? Seterusnya kemudian Aisyah sibuk bertanya sesuatu pada Bilal mengenai urusan harian. Bila dia tanya, jadi terlewatlah sikit. Hatta asbaha jiddan. Sehingga lama dah masuk waktu subuh ni. Seterusnya Bilal berdiri lalu memberitahu kepadanya bahawa waktu subuh telah masuk, dan kepada baginda juga sebelum beliau keluar untuk sembahyang. Beritahu subuh masuk dah ni. Setelah beliau keluar, Nabi kita keluar daripada rumah dia, baginda sallallahu alaihi wasallam terus bersembahyang dengan orang ramai. Maka lepas pada sembahyang tu lama Nabi kita lepas azan tu tak keluar lagi. Bila beritahu bahawa ya Rasulullah, saya terlewat azan tadi. Sebabnya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya sesuatu kepada saya sehinggalah waktu subuh telah pun lama masuk. Dan baginda telah terlambat keluar untuk sembahyang berjamaah. Rasulullah terlewat hari ni. Kita lewat qaumat hari ni. Sebab saya azan tadi dah masuk waktu. Cuma Aisyah banyak tanya, saya jawab. Rasulullah pula lambat keluar sembahyang subuh ni. Jadi dua kali terlewat, dua kali lambat. Apa Nabi kita jawab? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tadi lepas muazan, aku telah melakukan sembahyang sunat 2 rakaat fajar. Aku sembahyang 2 rakaat fajar. Lalu bila berkata, ya Rasulullah, bahawa tuan tadi memang telah berpagi-pagi sekali, terlewat lama sekali. Baginda menjawab, andai kata aku bangun lebih awal daripada pagi tadi, nescaya aku akan lakukan sembahyang 2 rakaat dan aku akan sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Nabi kata, kalau aku lebih pada tu lagi masa, aku akan tetap sembahyang 2 rakaat fajar ini dengan sempurnanya, dengan lengkapnya, sehingga dengan sebaik-baiknya. Selagi tak keluar waktu subuh lah. Mana kalau keluar subuh nak habis dah, lama juga dia jarak tu di antara subuh dengan naik fajar. Betul tak? Subuh pukul berapa? Contohnya kita kata subuh pukul 5. 5.45. Naik matahari masuk waktu subuh pukul 7. 6.50. Jadi berapa jarak di antara subuh dengan naik matahari? 1 jam lebih. Maka dia lagi masa tu ada. Jadi kita nak cerita sininya, tidaklah kalau Nabi kita Nabi kita nak umat dia ni terlalu cepat sembahyang subuh, makanya dia tak sembahyang dah sunat tadi, sebab dia tahu dah terlewat. Nabi kata kalau terlewat lagi pun aku tetap akan sembahyang 2 rakaat fajar, tak akan tinggal 2 rakaat fajar yang begitu besar kelebihannya. Ini naknya hadis kita duduk di mana? Pengajaran hadis yang pertama, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh sunat muakkadah, sunat yang kuat dituntut. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat. Yang kedua, kelebihan pahala bagi mereka yang dapat menunaikan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh lebih besar daripada segala kemewahan, keindahan dan kecantikan dunia dan segala yang ada di dalamnya. Cantik. Yang ketiga, untuk mendapat pahala yang besar yang berganda-ganda semasa melakukan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh,
maka hendaklah disertakan dengan membaca ayat-ayat Quran, tasbih, berdoa dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Oleh demikian dituntut supaya kita segera bangun daripada tidur sebelum azan fajar. Jadi sepatutnya kita kena bangun sembahyang subuh ni awal, kena bangun buat persiapan subuh tu. Tapi dan naknya yang kita dikendakinya supaya jaga 2 rakaat subuh ni jangan sampai terlepas. Jadi itu di antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jaga betul-betul. Ada ke tidak bacaan-bacaan yang tertentu yang Nabi kita baca? Ada. Nabi kita baca apa dalam sembahyang sunat fajar ni, baca apa? Babu takhfifu rak'atayil fajri wa bayani ma yuqra'u fihima wa bayani waqtihima. Ini bab disuruh membaca surah-surah yang ringkas atau pendek dalam sembahyang sunat fajar 2 rakaat, dan menerangkan apa yang perlu dibaca dalam kedua-dua rakaat tersebut, dan juga huraian mengenai waktu yang perlu melakukannya. Jadi setakat mana yang kita kena buat. Islam sangat menggalakkan kepada semua umatnya supaya berlomba-lomba membuat amal kebajikan. Amal kebajikan tersebut meliputi yang wajib dan juga yang sunat. Segala amal-amal sunat yang dilakukan oleh seorang dengan niat ikhlas kerana Allah akan diberi ganjaran pahala dan dapat menampung kekurangan amalan-amalannya. Jadi Nabi kita ni jaga sangat supaya kita jaga 2 rakaat fajarnya. Sehingga peringkat mana? Dalam cerita lain, dalam riwayat yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal 2 rakaat fajar ni waktu dia musafir dan waktu dia duduk di rumah, duduk di kampung. Waktu musafir pun tak tinggal. Maka sepatutnya kita jagalah 2 rakaat ini dalam keadaan apa? Dan sekiranya, ini sekiranya yang penting ni, sekiranya kita terlepas, sedar orang dah qamat dah, kita lari ke masjid untuk sembahyang berjamaah, sembahyang subuh. Apa kita nak buat dengan 2 rakaat fajar yang terlepas tadi? Falyusallihima ba'daha. Hendaklah kita kena qada 2 rakaat fajar tadi. Sama ada kita qada terus lepas Jumaat, lepas sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh, kita lari balik ke rumah kita terus qada 2 rakaat. Ataupun kita tunggu bila masuk waktu boleh sembahyang sunat duha nanti, kita sembahyang qada 2 rakaat fajar. Jadi boleh. Jadi oleh kerana dia ni jenis qada, maka boleh kita sembahyang terus lepas sembahyang subuh. Tapi kena ingat, di tempat orang yang tak biasa macam ni, kita sembahyang lepas subuh ni gagal. Maka untuk menyelesaikan masalah, balik ke rumah kita sembahyang sunat rumah. Tapi dibolehkan gitu. Dibolehkan gitu. Qada 2 rakaat fajar ni pernah Nabi kita sahabat-sahabat melakukannya. Dan juga dalam sunat-sunat lain yang akan ada lagi nanti dalam hadis yang lain insya-Allah. Tengok ni, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida' wal iqamati min salati subhi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahumma yusalli rak'atail fajri fayukhaffifuhuma hatta aqul hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Wa fi riwayatin li Muslimin kana yusalli rak'atail fajri idza sami'al azan wa yukhaffifuhuma wa fi riwayatin idza tala'al fajru. Maksud hadis daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat yang paling ringkas. Jadi sunat fajar ni ringkasnya bukan macam sembahyang tahajud, ringkas. Iaitulah di antara azan dan iqamat sebelum sembahyang subuh. Jadi sembahyangnya naklah sembahyang ringkas. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain disebutkan pula baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang 2 rakaat sunat fajar, lalu baginda meringkaskan kedua rakaatnya. Sehinggalah aku bertanya, apakah beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Fatihah atau tak baca? Ringkas sangat. Ada kalanya dia ringkas, ada kalanya dia sederhana, tapi tak boleh panjang. Yang pentingnya sembahyang sunat fajar ni bukan sembahyang sunat yang panjang sebagaimana yang berlaku kepada sembahyang tahajud. Dalam riwayat yang lain pula Muslim menyebut bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat sunat fajar jika beliau mendengar azan, lalu baginda meringkaskan kedua rakaat itu. Dalam riwayat yang lain pula disebut apabila telah terbit fajar. Jadi itu di antara adabnya.
Pengajaran hadis, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh disunatkan ringkas saja di segi bacaan dan lainnya. Yang kedua, dituntut pada kita agar bersegera untuk melakukan sembahyang sunat sebelum subuh apabila selesai dilaungkan. Jadi takut terlepas. Bila kita lambat pula, imam dah qamat, terlepas kita. Hadis yang kedua, wa an Hafsah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza azana al-muazzinu lis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'ataini khafifataini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Maksud hadis daripada Hafsah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila orang yang ditugaskan untuk berazan, Bilal lah biasanya, melaungkan azan subuh ketika fajar sadiq, mana fajar betul keluar fajar, setelah terbit, baginda terus bersembahyang sunat 2 rakaat paling ringkas. Naknya ringkas ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila fajar telah terbit, baginda terus bersembahyang subuh, melainkan beliau sembahyang sunat 2 rakaat yang paling ringkas. Jadi Nabi tak terus sembahyang sunat yang ringkas, kemudian baru dia sembahyang subuh. Itu maksud dia. Pengajaran hadis. Terjemah yang kedua tadi agak itu. Wa fi riwayatkan Rasulullah iza tala'a al-fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Bahawa Rasulullah apabila fajar telah terbit, baginda terus sembahyang subuh, kemudian sembahyang sunat. Jadi janggal tu. Tidak terus sembahyang subuh. Kalau kena tambah tidak itu. Tidak terus sembahyang subuh. Melainkan beliau baginda ataupun baginda tak sembahyang subuh, melainkan dia sembahyang dulu sunat 2 rakaat yang ringkas. Nak situ. Pengajaran hadis, waktu yang disunatkan sembahyang sunat sebelum subuh ialah setelah diyakinkan betul-betul bahawa fajar sadiq telah terbit. Mana fajar tu masuk waktu subuh dah lah tu. Yang kedua, walaupun sunat, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh sunat muakkad, tetapi dituntut agar diringkaskan saja, jangan panjang, dengan tujuan untuk menunaikan sembahyang yang wajib, yang fardu dengan seberapa segera. Ringkas. Yang ketiga, wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili mathna mathna wa yutiru bi rak'atin min akhir al-laili wa yusalli rak'ataini qabla salatil ghadah wa ka'anna al-azana bi uzunaihi muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di waktu malam 2 rakaat 2 rakaat. Ini kaedah. Tanda di situ sembahyang sunat malam ini mesti 2 rakaat. 2 bilangan dia tak sebut berapa bilangan. Jadi kerana itulah bila mari bulan Ramadan berlaku pertikaian di antara masyarakat kita ni. Nak sembahyang sunat tarawih ni berapa rakaat? 8 ke 20? Jawabnya tidak menjadi masalah. 20 boleh, 30 rakaat pun boleh. Kerana Nabi letak dalam hadis umum, hadis yang muttafaq alaih, Nabi kata salatul laili masna masna. Sembahyang malam ni 2 rakaat 2 rakaat. Jangan duduk hadkan dia. Tapi dah menjadi kebanyakan masyarakat kitanya, ada yang sembahyang 8 mengikut rakaat Nabi buat, ada yang sembahyang 20 mengikut apa yang disusun oleh Sayyidina Umar. Jadi tidak ada masalah. Hak nak 8, nak 20. Bahkan di Masjid Haram lebih daripada tu lagi dia sembahyang. Lebih sampai 30 apa di 30 rakaat sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i dalam cerita dia dalam di sembahyang di Madinah. Jadi maknanya ada lebih sembahyang malam tidak jadi masalah kerana Nabi katanya salatul laili masna masna. Sembahyang malam tu 2 rakaat 2 rakaat. Jangan 2 lebih 4 rakaat tak ada. 2 ada. Lalu dan 2 rakaat lagi baginda melakukan sembahyang sunat witir pada waktu baginda melakukan sembahyang sunat witir pada akhir malam. Jadi bila kita 2 rakaat dekat nak subuh, kita sudahkan dia dengan witir. Itu maksudnya. Baginda juga sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, sebaik saja azan selesai dilaungkan oleh Bilal. Jadi bila Bilal selesai azan, dia terus je sembahyang. Lepas sembahyang dia buat apa? Dia terus qamat ke macam mana? Tak lagi. Dia tidur, duduk guling situ. Itu nanti hadis yang depan insya-Allah. Pengajaran hadis, sembahyang sunat yang paling afdal adalah 2 rakaat di waktu malam, kemudian salam. Jadi kena buat 2 rakaat lepas tu salam. Selepas itu 2 rakaat lagi, salam lagi.
Yang kedua, seorang boleh bersemayam sunat berapa banyak yang dikehendakinya pada waktu malam, tetapi dituntut kepadanya agar menutup semayam sunat itu dengan sunat witir, sama ada 1 rakaat, 3 rakaat ataupun seterusnya. Hadis yang keempat, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Panjang lagi lah. Lepas pada unzila ilaina tu stop situ. Jangan pergi baca lepas pada tu, bukan ayat Quran tu. Ini masalah kita ni. Dia sepatutnya dia tutup. Al-ayah tu. Al-ayah tu bukan ayat tu, tanda situ. Al-ayah maknanya ayat Quran yang duduk dalam surah Baqarah. Tanda situ. Jangan tukar tepat. Wa fil akhirati minha amanna billahi washhad bi anna muslimun. Wa fi riwayatin wa fil akhirati allati fi Ali Imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini doa ayat yang Nabi kita baca dalam apa ni, dalam rakaat fajar. Maksud hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rakaat yang pertama daripada 2 rakaat sunat fajar itu, iaitulah ayat qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, daripada surah Al-Baqarah ayat berapa? 136. Baginda juga membaca dalam rakaat yang kedua pula amanna billahi wa syahad bi anna muslimun, daripada surah Ali Imran ayat 52. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa baginda membaca dalam surah dalam rakaat akhirnya ialah ta'alau ila kalimatin qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi surah Ali Imran ayat 64. Jadi ini di antara ayat-ayat yang Nabi kita baca di dalam semayang sunat fajar. Hadis ini riwayat Muslim. Pengajaran hadis bahawa Nabi SAW membaca dalam semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh surah Al-Fatihah dan 2 ayat ini yang pendek-pendek daripada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini pendek dia baca. Yang kedua, walaupun kita digalakkan mengerjakan amalan-amalan sunat seperti sembahyang sunat, puasa sunat dan sedekah sunat, tetapi perkara-perkara tersebut tidak pula mengganggu amalan-amalan wajib yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kacau lah, kalau kacau wajib mana boleh buat sunat. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nasib baiklah ada surah ni. Rawahu Muslim. Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca dalam sembahyang sunat fajar 2 rakaat, iaitulah rakaat yang pertama yang lepas pada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Ni boleh buat tak? Kena dengan kita dah ni. Kena dengan selera kita dah. Bunyi qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin tadi senyap belaka. Bunyi qul ya ahlal kafirun ni nak tarik napas lega sikit. Dan rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Boleh buat ni? Insya-Allah kena boleh lah. Kalau tak boleh lagi hak ni tu orang panggil tak ada habis tuah dah tu dah. Hadis yang keenam, wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala ramaqtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sahabat-sahabat ni pelik-pelik belaka cerita dia orang ni. Dia tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ita Nabi, macam mana cara Nabi kita baca ayat. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, aku telah memerhatikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Sebulan dia ita Nabi duduk semaya sunat fajar. Di mana baginda membaca dalam kedua rakaat sembahyang sunat sebelum subuh qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Sama dengan hadis tadi juga. Pengajaran hadis yang kita baca ni 5 dengan 6 ini kata apa? Sunat membaca surah yang pendek dalam sembahyang sunat fajar seperti Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun dan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Yang kedua, orang yang suka mengerjakan sembahyang sunat, terutamanya sunat muakkadah, akan dapat menampung kekurangan pahala yang didapati dalam sembahyang fardu. Ini kita kena ingat. Yang ketiga, setiap amalan-amalan sunat
Yang dituntut kepada seorang agar mengerjakannya akan mendapat ganjaran pahala dan tidak kurang sedikit pun. Jadi lagi banyak kita semaya, lagi banyaklah pahala kita, jangan kita takut. Bab istihbabil al-ittija' ba'da rak'atil fajri ala jambihi al-ayman wal hathi alaihi sawa'un kana tahajjada bil laili am la. Jadi kita sambung terus bab ni kerana dia masih lagi bersambung dengan 2 rakaat fajar. Kalau tidak tinggal tajuk. Bab sunat berbaring setelah mengerjakan sembahyang sunat 2 rakaat fajar. Jadi di atas lambung sebelah kanan, maknanya rusuk kanan, tidur gini. Dan digalakkan juga supaya melakukan seperti itu ketika sembahyang-sembahyang sunat pada waktu malam, seperti sembahyang sunat tahajud ataupun lainnya. Sembahyang sunat fajar merupakan sembahyang sunat rawatib yang muakkadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Walau bagaimanapun disunatkan kepada sesiapa yang melakukannya supaya meringkaskan bacaan dan lain-lain. Di samping itu digalakkan kepada kita agar memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat di waktu malam, kemudian hendaklah diakhiri dengan sunat witir. Itu sama ada 11 rakaat ataupun 1 rakaat saja. Tengoklah keadaan. Nak banyak, banyak. Dalam bab ini hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a ala shiqqihil ayman, rawahul Bukhari. Aisyah kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai sembahyang sunat fajar 2 rakaat yang ringkas itu, baginda berbaring di atas lambung sebelah kanan, iaitu mengiringi ke sebelah kanan. Mengiring sebelah kanan. Jadi dia tidur sekejap, duduk atas ni. Biasa dia tidur atas tangan dia aja. Tidur tangan. Ngadap ke arah kiblat. Tapi ingat baiklah, kalau mengatuk sangat buatlah gitu, jawabnya tak mai subuh lah dia, tak pakai sedar-sedar pukul berapa dah ni? Pukul 10 dah ni. Rawahul Bukhari. Pengajaran hadis sunat dipanjangkan jarak di antara sembahyang sunat fajar dengan yang 2 rakaat dengan sembahyang fardu subuh. Jadi sunat dipanjangkan. Mana ada jarak di antara sunat tu dengan sembahyang subuh. Bukan kata lepas assalamualaikum assalamualaikum ni setengah masjid ni tak ada habis. Tak ada habis orang sembahyang sunat lagi. Qamat dah. Maka itu tidak menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana peluang tu ada dan Nabi sendiri tidur. Ittaja'a. Tidur dia kat situ. Jadi tujuannya kerana untuk memuliakan keduanya. Yang kedua, disunatkan juga ketika berbaring dengan mengiring di lambung yang sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Jadi kita pusing kiblat, kita tidur sebelah kanan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafragha min salatil isya ila al-fajri 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidah. Fa iza sakata al-muazzinu min salatil fajri wa tabayyana lahu al-fajru wa jaa al-muazzinu qama faraka'a rak'ataini khafifataini thumma ittaja'a ala shiqhihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-muazzinu lil iqamati, rawahu Muslim. Qauluha yusallim baina kulli rak'ataini hakadha huwa fi Muslimin wa ma'nahu ba'da kulli rak'ataini. Maksud hadis daripada Aisyah lagi katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang selepas sembahyang Isya sehinggalah terbit fajar sebanyak 11 rakaat. Allahu akbar. Nabi kita tahajud malam dia 11 rakaat dia buat. Setiap 2 rakaat baginda memberi salam. 2 rakaat berhenti, beri salam. Kemudian sembahyang witir 1 rakaat. Sekiranya Bilal sudah selesai melakukan sembahyang subuh dan fajar telah terbit, kemudian Bilal datang memberitahu kepada baginda, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melakukan sembahyang sunat 2 rakaat yang paling ringkas. Kemudian baginda berbaring pada sebelah tubuhnya yang kanan, sehinggalah baginda diberitahu oleh Bilal bahawa sembahyang akan didirikan. Jadi Bilal minta izin nak qamat, maka Nabi kita. Aisyah lagi kata yusallimu baina kulli raka'ataini, seperti yang disebut dalam kitab hadis sahih Muslim, maknanya memberi salam selepas setiap 2 rakaat. Itu syarat dia. Sembahyang malam ni kena lepas 2 rakaat kena bagi salam. Pengajaran hadis, masa untuk mengerjakan sembahyang sunat witir ialah selepas Isya dan sebelum terbit fajar. Jangan duk dengar cerita lah orang. Ada orang bercadangnya, dia kata kenapa kita tak sembahyang tarawih lepas maghrib? Kan senang.
Lepas sembahyang maghrib terus sembahyang tarawih. Masuk waktu isya habis 20 lebih setengah jam sedang balik makan colek. Ada juga orang duk memikir karut lagu ni. Itu dia tak tahu. Dia sembahyang ni ada waktu dia. Sembahyang sunat tu kena start bola mal lepas isya. Pengajaran yang kedua adalah digalakkan oleh Islam kepada umatnya agar memperbanyakkan sembahyang sunat di waktu malam, kemudian adalah diakhiri dengan sembahyang witir. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala yaminihi," rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi asanida sahihah. Qala Tirmizi hadza hadisun hasanun sahih. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya seorang di antara kamu semua sudah sembahyang 2 rakaat sunat fajar, iaitulah sebelum sembahyang subuh, maka hendaklah dia berbaring di sebelah lambung kanannya, tidur di atas sebelah usuk kanan. Jadi kita belajar malam ni, hak Nabi kita tidur di atas usuk kanan selepas sembahyang sunat fajar ni, ada 3 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi bawa 3 hadis dalam masalah ini. Pengajaran hadis kata apa? Sunat berbaring di sebelah lambung kanan. Lebih-lebih lagi ketika menunggu untuk menunaikan sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Yang kedua, berbaring di sebelah kanan sunat sekiranya seorang yang sembahyang di rumahnya, tetapi tidak pula menjadi satu kesalahan sekiranya ia bersembahyang di masjid, sekadar untuk membezakan di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat-sunat yang lain. Jadi yang patutnya kita sembahyang fajar ni bila waktu di rumah kita. Tapi kalau kita duduk di masjid dah, tak apa. Lepas sembahyang sunat kita baring sekejap untuk membezakan bahawa ini adalah merupakan sunnah yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya masyarakat kita ni kalau benda dia tak aja buat, dia rasa pelik. Tapi kita cubalah. Kalau kita buat sehari 2 ya pelik. Tapi bila orang dengar ini sunnah Nabi, mungkin ramai pula nak pakat nak apa ni ittija' ala syiqhil aiman. Cuba buat, tidak jadi masalah lah. Yang pentingnya sunnah Nabi ini perlu dihidupkan. Di zaman orang telah terlupa, banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang telah kita lupai. Jadi kita belajar dah tadi sembahyang sunat sebelum azan, sebelum qamat. Jadi bila dengar ada hadis ni, malam ni kena start dah lah, kena mula dah. Mula lepas azan nanti jangan siapa duk tunggu dekat dia, dak. Terus mari masuk. Sama ada nak sembahyang sunat sini atau sembahyang sunat tempat dia duduk tu sembahyang sunat. Yang pentingnya di antara 2 azan tu Nabi kata apa ni? Salah. Lebih-lebih lagi sunat-sunat yang muakkadah, yang kuat sangat Nabi kita suruh kita lakukan. Jangan duk malah lah benda-benda macam ni. Benda mudah. Benda ringkas. Bendanya tidak payah. Tak payah bayar, tak payah apa ni, tak payah apa. Bangun 2 rakaat sembahyang. Kita dapat pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan sembahyang kita yang kita agak cala tengah-tengah sembahyang fardu, kita tak apa-apa khusyuk dan sebagainya, Allah Taala tampung. Allah Taala ganti dengan sembahyang sunat yang kita lakukan itu, insya-Allah Taala. Ini tidak bila kita tengok setengah, banyak bukan mana-mana, banyak tempat lah. Kalau kita perhati kat masyarakat ni, dia tak sembahyang sunat. Sembahyang sunat ratibah ni kurang. Pakai tunggu orang qamat. Itu rugi. Lebih-lebih lagi sembahyang sunat yang muakkadah sebelum fajar, sebelum zuhur, yang Nabi kita tak tinggal tu. Jadi kena buat, kena bagi peluang supaya orang dapat sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, insya-Allah taala. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita ni dalam sunat yang lain pula, babu sunnatiz zuhri, bab sembahyang sunat waktu zuhur. Jadi bagaimana caranya, insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita dalam perjumpaan kita yang seterusnya, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.